Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sesama kita bertemu dalam siaran kuliah subuh online pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati, menjadikan pertemuan pada pagi ini sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama yang bakal kita persembahkan amalan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yang menjadi jaminan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan pada mereka semua. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan agar mereka semua ditempatkan di tempat yang terbaik. Pada masa yang sama, bila kita doakan kebaikan untuk orang lain,
Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudara se-Islamnya yang lain, tanpa orang itu tahu pun doa itu dipanjatkan untuk mereka, maka para malaikat akan berkata amin. Dan malaikat mendoakan perkara yang sama buat si pendoa itu. Banyakkan doa yang baik-baik untuk orang lain, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kebaikan menjadi milik kita. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ke Facebook surau, ya, sebarang sumbangan untuk dana pembangunan, dana pengimarahan dan dana pengelolaan surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan boleh disalurkan kepada Bank Islam 0501 2010 053038. Ucapan selamat datang pada semua yang hadir pada pagi ini, kepada Puan Hajah Siti Atikah Tukimin. Terima kasih makcik hadir pada pagi ini. Kepada semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan. Allahumma amin. Nur Aini Abdul Manaf, Hakak Harun Iza, Masya Allah, terima kasih Hakak Azhar. Semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan. Allahumma amin. Puan Zalila Mat Yusof, kepada Siwasiah Diti Rahimah Rahim, terima kasih atas kehadiran. Dan semua yang hadir didoakan kebaikan. Kak Salihah Sulaiman, ya, Gulam Muhammad, Masya Allah, Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hanif Abdul Manap, Masya Allah, ya. Kak Liza Amani dan semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan, kita berada pada permulaan bulan-bulan Islam ataupun tahun Islam, iaitu 1444 Hijrah. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, ya, Nabi SAW memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bermalam dalam gua. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil bila Nabi pilih Abu Bakar untuk bermalam dalam gua selama 3 hari 3 malam itu? Pengajaran yang pertama, hijrah kepada Allah Ta'ala perlukan sahabat yang selalu berdampingan. Kita nak berhijrah kepada Allah Ta'ala, kita kena ada sahabat baik, ataupun orang yang baik yang boleh pimpin, ataupun orang yang boleh berdampingan selalu. Supaya apa? Supaya kita boleh selalu rasa dipanggil, ada orang mendamping lah. Kita nak cakap tentang mungkin kita ada masalah hati, ataupun kita mungkin ada masalah apa-apa lah, ya. Paling kurang ada kawan yang boleh kita bersembang. Dan memilih kawan untuk berhijrah ni adalah perkara yang sunnatullah, ataupun sunnah Rasulullah SAW. Nabi suka buat benda berjamaah ni 3 benda. Yang pertama, Nabi suka solat berjamaah. Yang kedua, Nabi suka makan berjamaah. Yang ketiga, Nabi suka bermusafir berjamaah. Penting berjamaah ni supaya apa? Supaya kita akan rasa selalu berdampingan dan dekat dengan Allah Ta'ala. Kita nak diet pun kita akan cari kawan. Kalau kita nak berhenti rokok, kita kena pilih kawan. Kita nak pandai mengaji, kita kena pilih kawan. Kita nak hijrah, takkan tak pandai pilih kawan. Nak hijrah ke arah lebih baik, kena pandai dan kena sungguh-sungguh pilih kawan. Satu. Yang kedua, Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbanding sahabat yang lain. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Tetapi Nabi SAW memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki hati yang dekat dengan Allah Ta'ala, hati yang lembut, hati yang nak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatasi yang lain. Berbeza dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dia memiliki fizikal yang kuat. Kalau katalah Nabi SAW memilih fizikal yang kuat, dan bahkan Nabi boleh pilih untuk bersama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni umpama kalau Nabi ikut di belakang, kira Sayyidina Umar ni pasang escort lah. Dia pasang lampu kan, macam kereta escort. Neno kan. Maksudnya kuat, maksudnya hebat lah Sayyidina Umar ni. Tetapi Nabi tak pilih untuk berada bersama dengan Sayyidina Umar untuk lebih selamat perjalanan pergi ke Mekah, ke Madinah. Dan bahkan Nabi SAW pula tidak memilih Sayyidina Osman bin Affan. Sedangkan Osman memiliki kekayaan yang banyak. Nabi boleh duduk bersama dengan Sayyidina Osman, dan akhirnya Sayyidina Osman bayar je orang lain untuk selamat perjalanan. Orang kaya, duit banyak, bayar je lah. Tapi Nabi SAW tak pilih Umar, tak pilih Osman. Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menunjukkan apa, tuan-tuan puan?
menunjukkan pentingnya untuk memiliki hati yang nak berhijrah. Fizikal penting, material penting, tetapi hati lebih penting. Nak berhijrah, kita kena hijrah hati dulu. Barulah fizikal kita berhijrah, barulah kewangan kita hijrah. Ya, kalau hati kita tak nak hijrah, walaupun kita mampu berhijrah, kita tak akan berhijrah. Orang yang ada hati yang nak berhijrah, maka dia akan cari juga cara macam mana aku nak berhijrah. Yang dia panggil, di mana ada kemahuan, di situ akan adanya jalan. Kalau dia tak mahu berhijrah, dia tak mahu gerak. Percayalah, kita buatlah macam mana pun, kalau dia tak nak juga memang tak akan bergerak lah, duduk di situ. Dia akan duduk diam-diam kat situ, dia tak akan bergerak. Baik tuan-tuan, kita menyambung bacaan kitab kita, Wasiat Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin, Wasiat Imam Al-Ghazali, yang mana pada pagi ini kita bicarakan peringkat rintangan, iaitu kita bicarakan sebelum ini, iaitu peringkat awarid godaan. Yang pertama, godaan dari sudut rezeki dan tuntutan nafsu. Yang mana kalau rezeki dan tuntutan nafsu ini, dia boleh menggoda manusia daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kadang-kadang kita rasa rezeki itu kita yang usahakan, sedangkan rezeki itu Allah Taala yang tentukan. Manusia boleh bekerja siang, malam, pagi, petang untuk mencari rezeki, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Jadi dan rezeki ini ialah dia proportionate, dia berkadar terus dengan nikmat ataupun hikmat kita pada orang lain. Kalau kita banyak bagi manfaat pada manusia, maka rezeki kita bertambah. Kita ni umpama pilih pipe yang datang daripada satu tangki yang banyak. Ya, ada banyak pipe banyak. Kita ni pilih pipe, kita hanya menyampaikan air itu kepada orang. Kalau kita buka pilih pipe tu, dan pilih pipe tu banyak orang ambil manfaat, ambil airnya, maka pilih pipe ni akan menerima aliran air yang sangat banyak. Sebab apa? Sebab dia dibuka dan dia sedang mengalirkan air. Orang lain dapat manfaat daripada pilih pipe tu. Begitulah manusia. Kita ni umpama pilih pipe yang sedang mengalirkan air kepada manusia lain. Kita boleh tak makan banyak? Boleh. Tapi banyak mana yang kita nak makan? Ya tak? Macam mungkin kita boleh, saya lah personally, saya sendiri boleh makan roti canai 3 pinggan. Contohlah 3 pinggan, 3 keping. Roti canai 3 keping ni kira luar biasa lah. Saya rasa luar biasa. Tapi ada orang boleh makan 5 keping, lantak 5 lah. Yang penting 3 ni banyak lah. Ada orang tak boleh makan roti canai 3 keping. Sekeping je. Ada orang, dia boleh tidur lena. Sedangkan orang lain boleh baring tapi tak boleh tidur. Subhanallah, ada nikmat yang mana duit tak boleh beli, ada nikmat yang memang Allah bagi. Contohnya, duit boleh beli makanan, tapi duit tak boleh beli selera makan. Ada orang lebih berselera walaupun dia tak mampu beli. Jadi tu nikmat. Ada orang boleh beli katil, duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur. Ada orang tak perlukan katil, tapi dia boleh tidur, tuan-tuan dan puan. Tengah duduk ni, boleh tidur. Tengah kuliah ni tidur. Tak apalah, nak tidur silakan, tak ada masalah. Tapi duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur. Duit boleh beli masa, boleh beli jam, tapi duit tak boleh beli masa. Betul, sungguh. Ada orang, dia duit dia banyak, dia boleh beli jam, banyak jam, tapi tak ada masa. Nak pergi masjid tak ada masa. Ada orang ada masa, jam pun tak ada. 3. Duit boleh beli ubat, tapi duit tak boleh beli sihat. Ada orang dia mampu menghadirkan doktor yang paling hebat dekat dunia, dekat dalam hidupnya. Tapi di saat sakit sampai, dia tak boleh nak beli sebuah kesembuhan. Sebab tu dalam tempoh COVID hari tu, ada seorang anak jutawan di Portugal, dia kata apa? Bapa aku kaya, bapa aku ada kapal, bapa aku ada pantai, yang kapal bersusun di tepi pantai. Bapa aku boleh mendatangkan doktor yang paling baik. Tapi di saat COVID sampai, Tuhan menunjukkan kuasanya, iaitu udara yang percuma tak boleh masuk ke dalam paru-paru yang percuma. Perlukan alat untuk masukkan paru-paru, oksigen tu dalam paru-paru. Dan akhirnya bapa aku mati. Menunjukkan apa? Dia kata duit boleh datangkan doktor yang paling hebat,
tapi duit tak boleh beli sebuah kesihatan. Nampak? Ada benda duit boleh beli, ada duit tak boleh beli. Duit boleh beli kawan, tapi duit tak boleh beli persahabatan. Ada orang kawan dengan kita sebab duit. Kita kena kawan dia ni pasal duit dia banyak. Tapi kalau kita tak ada duit, kita tak boleh beli sahabat. Mungkin kalau kita susah, dia tak kisah dah kita. Sebab sahabat tu lebih mahal berbanding memiliki kawan. Kawan ramai, tapi sahabat yang betul-betul sahabat, persahabatan tu lebih penting. Baik. Jadi subhanallah, rezeki kita ni tuan-tuan dan puan bergantung pada manfaat kita pada manusia lain. Dari sudut bab rezeki, dia kena ada nilai tawakal pada Allah Taala. Kalau kita tidak ada tawakal, maka tawakal itu, maka rezeki kita akan rasa sempit. Sebab kita tidak serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ni apa tuan-tuan dan puan? Tawakal ini membawa erti, berkata Imam Ghazali, orang yang bertawakal kepada seseorang berarti dia menganggap orang itu sebagai wakilnya dalam urusan dan memberi jaminan untuknya memperbaiki diri kerana sudah ada wakil. Maka mewakil yang mewakilkan tidak perlu turut mengerjakan, tidak bimbang dan tidak ada takalluf. Oleh itu tawakal berarti memberikan kepercayaan, yakni mewakilkan atau menyerahkan dan menyandarkan sesuatu kepada Allah. Orang yang nak murah rezeki, dia bekerja kerana arahan Allah Ta'ala dan urusan rezekinya diserahkan pada Allah Ta'ala. Itu orang yang bertawakal. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan datangkan rezeki daripada pintu yang tidak disangka-sangka. Jaga takwa kita pada Allah Ta'ala, Allah yang akan datangkan rezeki. Masalah kita ni, kita yang nak cari rezeki supaya kita dapat rezeki. Salah. Ramai orang nak cari rezeki, tapi lupa nak jaga hubungan dengan Maha Pemberi rezeki. Cari rezeki penting tak tuan-tuan dan puan? Yalah, pentinglah cari rezeki. Kita kena keluar rumah untuk cari rezeki. Tetapi lebih penting daripada itu adalah menjaga hubungan dengan Maha Pemberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang seribu kali sayang manusia ini kalau dia boleh keluar pagi balik petang, keluar pagi balik malam, sampai tak cukup masa untuk bekerja. Sedangkan ada dengar laungan azan, tapi tidak disahutnya untuk solat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Ruginya manusia itu. Dia berpeluang untuk jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala takdirkan dia dengar azan. Tapi Allah tidak campakkan dalam perasaan, dalam hatinya, untuk rasa pergi ke surau dan masjid. Masya Allah. Terima kasih pada Kak Jun Purnama daripada Singapura. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih pada Nur Mala Saleh. Masya Allah. Daripada Terengganu. Eliza Elis. Masya Allah. Daripada Sarawak. Macam-macam hari ni kita sampai. Masya Allah. Terima kasih pada semua yang hadir pada Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Kita bicarakan bab wasiat Imam Ghazali. Wasiat Imam Ghazali. Siapa ada kitab ni boleh buka muka 262. Dalam bab tawakal. Apabila kita nak rezeki kita meningkat, takwa pada Allah Ta'ala kena meningkat. Bila takwa pada Allah Ta'ala meningkat, rezeki kita akan melimpah ruah. Kerana apa? Kerana kita sedang bertaat, kita mentaati empunya alam ini, empunya rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada Muar Johor Ustaz. Masya Allah, ada Muar Masya Allah, siapa daripada Muar ni? Masya Allah. Ya Kak Ju. Daripada Muar Johor ada je, saya tahu. Baik. Saat-saat tawakal. Saat-saat tawakal. Tolong tulis. Yang pertama, tawakal mengenai nasib. Yakni tawakal, yakni percaya kepada Allah kerana segala-gala telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yakni percaya kepada Allah kerana segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, dan kita tidak akan salah dan pasti akan kita terima sebab keputusan Allah tidak berubah. Maka bertawakal kepada Allah adalah wajib kerana telah digariskan oleh Allah dalam Lauh Al-Mahfuz dan ianya pasti benar. Pertama, tawakal mengenai qismah ataupun nasib. Kita ni semua dah ada takdir masing-masing. Kalau takdir itu sampai, maka kita kena bersifat syukur. Kerana
syukur kepada nasib itu lebih besar maknanya daripada kita mengeluh dan kita meratapi takdir yang buruk. Oh mantap Kak Zah, terbaik Kak Zah. Ya, kita ni ada baik, ada dipanggil takdir baik dan takdir buruk dah. Ya, kadang-kadang kita rasa yang datang dalam hidup kita tu takdir buruk belaka. Tak ada yang baik. Sebab apa kita rasa takdir buruk berlaku dalam hidup kita? Kerana kita lupa Allah Ta'ala datangkan lebih baik. Kita ni, ya, kadang-kadang kita minta pada Allah Ta'ala benda yang ekstra. Sedangkan pada saat ketika ini, kita sedang menikmati nikmat yang tidak kita minta pun. Apa nikmat yang kita tak minta, tuan-tuan? Esok insya-Allah Ustaz Roslan, tuan-tuan dan puan dipersilakan hadir, jemput adik. Apa nikmat yang kita sedang nikmati sekarang ni? Kita nikmati mata yang boleh bergerak. Kita nikmati mulut yang boleh bercakap. Kita nikmati tangan yang boleh bergerak. Kita menikmati jantung yang berdegup tanpa diminta izin. Kita menikmati kelopak mata yang berkelip. Cuba bayangkan kalau kelopak mata ni tidak berkelip, apakah jadi kehidupan kita, tuan-tuan dan puan? Punah, ranah, gelap gulita. Pasal tak boleh berkelip. Kalau pergi bank pun orang marah. Encik jangan tenung saya. Saya bini orang tak marah dia. Pak, saya tak nak tenung. Mata saya memang tak boleh kelip macam ni. Bulat, terbutang, besar macam ni je. Itu nikmat mata. Betapa banyak nikmat yang kita sedang rasai. Lepas tu bila kita mengeluh nikmat yang kita minta tak dapat, kita kata Allah zalim. Rugi lagi tu. Allah Ta'ala dah tentukan. Kita kena tawakal dalam bab kismah. Yang kedua, tawakal dalam pertolongan Allah Ta'ala. Contohnya di saat kita sedang berperang, Allah Ta'ala telah janjikan pertolongan untuk kita. Maka perkara tersebut adalah benar dan pasti terjadi. Jadi dalam berperang, yakni berjuang, kita perlu percayakan adanya pertolongan Allah. Atau dengan kata lain, jika kita berjuang benar-benar untuk Allah, maka pasti Allah akan tolong kita. Perkara ini bersesuaian dengan janji Allah Ta'ala, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah pada Allah. Surah Ali Imran ayat 159. Tadi itu tawakal pada nasib kita, takdir. Yang kedua, tawakal kepada pertolongan Allah. Allah pasti akan tolong seseorang hambanya yang sedang berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji je. Dan kalau katalah meninggal dunia sekalipun, Allah Ta'ala akan tempatkannya ke dalam syurga Jannatul Firdaus. Syurga yang tidak terbayang di akal. Masya Allah, Masya Allah. Yang ketiga, tawakal apa tuan-tuan? Tawakal dalam urusan rezeki. Yang pertama, tawakal dalam bab nasib. Tawakal bab takdir, pertolongan Allah. Yang ketiga, tawakal dalam urusan rezeki. Ini kerana Allah Ta'ala telah menjamin umatnya dengan bekalan yang mencukupi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bersama berkat daripada jaminan ini, pasti kita akan dapat menjalankan ibadah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan cukupkan baginya. Nampak? Kayanya seseorang bila dia taat pada Allah. Dan apabila Allah Ta'ala kayakan seseorang, Allah akan berikan nilai cukup. Silakan Maisyarah. Masya Allah. Terima kasih Siti Maisyarah daripada Terengganu. Bila Allah Ta'ala kayakan seseorang, Allah akan bagi dia perasaan cukup. Cukup itu adalah kaya. Tolong tulis. Cukup itu adalah bila kita berasa, kaya itu adalah bila kita rasa cukup. Kalau kita tidak rasa cukup, maka kita tak kaya lah. Kita bukan nak kejar kekayaan pun. Kita bekerja. Kita keluar pagi balik petang kerja. Ini bukan cari rezeki. Itu arahan Allah Ta'ala untuk kita memberi khidmat pada manusia lain sebagai khalifah. Sedangkan rezeki kita telah pun ditulis oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh kita merasakan cukup. Kenapa? Kerana dia empunya nikmat dan kekayaan. Ya, Allah boleh bagi lebih dan boleh bagi banyak. Tapi kalau tidak ada perasaan cukup, maka kita akan sering kali menyalahkan Allah Ta'ala. Ya, tak itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Sebab apa? Kita tak pernah rasa cukup.
Ya, sedangkan cukup itu adalah kekayaan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal pada Allah, Allah akan berikan kecukupan bagi dirinya. Sabda Nabi SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi SAW, apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pada waktu fajar, burung keluar daripada sarangnya dengan perut yang lapar, dan kembali pada waktu petang dengan perut yang kenyang. Orang yang bertawakal pada Allah Ta'ala ni, maka dia akan dapat resmi burung. Apa resmi burung? Dia keluar pagi berlapar, petang kenyang pula. Gitu. Berapa ramai orang yang tak mampu nak beli makanan, sedangkan dia tak mampu nak makan, sedangkan dia mampu beli makanan. Hidup ni macam tu lah. Ada benda kita boleh beli, tapi kita tak boleh ambil manfaatnya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan rezeki dengan adanya bukti-bukti tersebut, iaitu fikiran yang sihat dan agama yang benar. Maka wajib bagi setiap hamba untuk bertawakal kepada Allah. Tawakal yang paling penting ialah dalam urusan rezeki yang dijamin oleh Allah. Rezeki terdiri daripada 4 rezeki, iaitu rezeki yang dijamin, rezeki yang diberi, rezeki yang dimiliki, rezeki yang dijanjikan Allah. Tolong tulis, ada 4 jenis rezeki. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki yang diberi. Yang ketiga, rezeki yang dimiliki. Yang keempat, rezeki yang dijanjikan. Mengenai rezeki yang dijamin oleh Allah ialah tenaga dan kekuatan yang ada dalam tubuh kita hingga kita mampu beribadah. Ini tenaga yang dijamin. Apa jaminannya? Kita ada tenaga. Perkara ini semata-mata kerana Allah dan bukan kerana yang lain. Kerana ada kalanya orang itu banyak makan minum, dia tidak dapat jaminan kekuatan ini. Kata Imam Ghazali cantik. Ada orang boleh makan, boleh minum, tapi tak ada tenaga juga. Ada orang tak ada makan, tak ada minum, tapi tenaga dia, ya Allahu Akbar, macam 10 orang punya tenaga. Ada tak? Ada? Kalau kita tengok orang Afrika yang lari 10 km, lagi 30 km, lagi 15 km, badan dia halus je, kurus keding macam ni. Dia boleh berlari 10 km dalam tempoh tak sampai setengah jam pun. Dia boleh lari 5 km 15 minit je. Laju lah tu. Saya kalau lari 5 km, sebab saya tahu laju, sebab saya lari 5 km. Saya lari 24 minit. 5 km lari 24 minit. Laju tak? Ramai orang kata, "Ustaz, laju Ustaz." Nak tahu tak rekod dunia berapa? Rekod dunia 5 km 13 minit dia lari. Maksudnya separuh daripada kelajuan yang saya berlari tu. Maksudnya saya ni lari separuh, dia lari laju lah. Badan kurus je. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya kekuatan ini takdirnya Allah dah dijamin. Kekuatan ni adalah rezeki yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ada orang kurus tapi dia punya tenaga, ya Allah Akbar. Ada orang makan banyak tapi kuat tidur. Makan banyak, kuat tidur, Allahu Akbar, sampai tak ada tenaga. Bangun lah bang. Tak larat lah ngantuk. Tadi dah makan, lepas dah makan, tidur lah. Habis lepas tidur, makan balik. Lepas dah makan, tidur balik. Itu yang makan tidur tu, pasal tak larat. Kalau kita cerita Ahmad Al-Bab tu, Aziz tu kata, dengar tulang abang. Bukan abang tak nak kerja, tapi bunyi tangan abang ni kelekang. Tenaga tak ada, ceria rasan tak ada tenaga dah. Jadi rezeki yang dijamin, yang pertama Allah Ta'ala sebut tenaga dan kekuatan. Ini rezeki yang Allah Ta'ala jamin. Tak boleh nak bagi manusia jamin, sebab tak ada tenaga. Tak boleh. Contohnya, perkara ini semata-mata kerana Allah. Walaupun orang banyak makan, tapi dia tak ada tenaga sebab Allah tak izinkan. Dia tidak dapat jaminan kekuatan ini. Contohnya, terdapat seorang Yahudi yang kaya di Amerika.
Dia banyak membuat makanan untuk orang lain, tetapi dirinya sendiri hanya memakan beberapa keping biskut sahaja. Menurut pesanan doktor, jadi Allah menjamin kekuatan tubuh kita untuk beribadah melalui apa sahaja dan tidak semestinya melalui makanan sahaja. Sekali lagi, kita wajib bertawakal dalam masalah ini kerana Allah telah menjanjikan rezeki untuk kita dengan hadis-hadis agama, Al-Quran, hadis dan akal yang sihat. Perkara ini disebabkan oleh Allah Ta'ala telah memerintahkan ke atas kita untuk berkhidmat dan taat kepada Allah secara keseluruhan, iaitu jiwa dan raga. Dengan demikian Allah menjamin segala sesuatu yang menyebabkan kita mampu menjalankannya dan tidak mewajibkan kepada kita yang tidak mampu. Menjamin rezeki seluruh hamba Allah merupakan kebijaksanaan Allah yang disebabkan dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah ibarat majikan dan kita adalah pekerjanya. Majikan wajib memberi upah kepada buruhnya agar mampu bekerja dan sebaliknya buruh wajib berkhidmat kepada majikan dia. Allah Ta'ala adalah majikan kita, seumpama seperti majikan kita sebagai pekerja. Kalau kita buat kerja, layak tak dapat gaji? Layaklah, sebab kita bekerja. Allah Ta'ala akan bagi nikmat rezeki itu kalau kita bagi khidmat padanya. Menurut logik, manusia yang hidup memerlukan rezeki dan Allah sebagai pencipta pasti akan memberinya. Memang tidak ada jalan tetap untuk mencari rezeki kerana manusia tidak tahu jalan rezekinya, melainkan hanya dapat berusaha. Manusia juga tidak tahu bentuk rezeki untuk dirinya, meskipun dia berniaga, berladang, bercucuk tanam, sehingga bila dan di mana sahaja manusia wajib mencari rezeki. Kita wajib mencari rezeki. Ada orang kata, Ustaz, saya dah tak ada kerja dah Ustaz. Wajib pergi bekerja sebab apa? Walaupun duit dia melimpah ruah, dia tetap kena keluar, pasal itu arahan Allah Ta'ala. Kena berkhidmat pada manusia lain. Yang Allah merintahkan hambanya agar berkhidmat, sedangkan mencari rezeki kadang-kadang menghalang manusia untuk berkhidmat. Tetapi pada hakikatnya Allah menjamin manusia agar tetap mempunyai kesempatan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi rezeki yang pertama, rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin. Kemudian yang kedua, rezeki yang diberi. Yang ketiga, rezeki yang dimiliki. Yang keempat, rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kita berhenti di sini tuan-tuan perempuan, ya. Mungkin ada yang nak pergi ke kuliah, ada nak pergi siapkan suami dan sebagainya. Siapkan suami, ya. Mungkin ada yang nak rehat. Maka saya pun nak pergi hantar anak saya pergi ke pejabat ke sekolah. Jadi kita berhenti di sini, kita masuk nanti bahagian ketiga, iaitu batasan dan hakikat tawakal dalam bab rezeki. Ya, rezeki ni Allah Ta'ala punya, kita dituntut untuk keluar berkhidmat, manakala Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi apa yang kita bincangkan pada pagi ini tuan-tuan, mudah-mudahan mendapat kebaikan, ya. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan. Sebarang sumbangan boleh disalurkan untuk infak dana pembangunan surau ke Bank Islam 05012010053038. Dan esok insya-Allah bersama dengan Ustaz Roslan Muhammad jemput hadir beramai-ramai tuan-tuan perempuan. InsyaAllah bertemu lagi pada siaran akan datang pada minggu hadapan. Aku lumaza tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Terima kasih di atas kehadiran dan perhatian semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.